Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mengandungi sebarang keraguan dan diturunkan sebagai peringatan serta petunjuk kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dalam konteks negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir, Al-Quran diibaratkan sebagai nadi yang menghidupkan kehidupan individu, masyarakat dan negara. Perkara itu antara huraian intisari daripada Tadabbur Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 2 dan 3 semasa munajat Ramadan, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-221. Antara yang hadir yang berhormat Dihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Tadabbur juga menggariskan apabila Al-Quran dijadikan panduan hidup yang mampu melahirkan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, berintegriti serta mempunyai kesedaran untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Majlis diisikan dengan bacaan Saidul Istighfar Surah Al-Fatihah, Surah As-Sajdah dan selawat tafrijah beramai-ramai serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Juga menyertai secara maya ahli jawatan kuasa takmir belia dan jemaah dari Masjid Kampung Belimbing Subuk dan Masjid Al-Muhtadibilah Kampung Sungai Kebun. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dihadiri oleh lebih 200 warga Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Surau, Hospital Suri-Suri Begawan, Kuala Belait. Memulakan majlis, bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diikuti dengan tadarus Al-Quran dan bacaan doa Allah peliharakan Sultan. 17 anak yatim daripada warga kaki tangan, Hospital Suri Seri Begawan dan Pusat Kesihatan bagi Daerah Belait juga menerima sumbangan pada majlis ini. Dipersilakan doa syahadatkan diri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Brunei dan Muara mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Jubli Perak, Kampung Jangsak. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah, diikuti majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim dan wakaf serta tadarus Al-Quran. Penerbangan Diraja Brunei RB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim.
Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja, dikendalikan oleh Jawatankuasa Hal Ehwal Kebajikan dan Ugama RB. Majlis disertai oleh lebih 50 kaki tangan RB. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi RB, juga menyertai majlis kaki tangan Sabre Travel Network Brunei. Jabatan Mufti Kerajaan lewat petang kemarin menganjurkan majlis Khatam Al-Quran dan berbuka puasa. Majlis diadakan di Masjid Pehin Hatib Abdullah, Kampung Kelapis. Mengetuai rombongan Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa barangan keperluan masjid berkenaan. Majlis juga diisikan dengan tazkirah. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita seterusnya. Balik jap dulu ni. Balik dia. Sayang pada Bapa sangat, ha? shopping online. Jangankan sekati-sekati. Sebelum kamu beli barang elektrik online ni, mesti baca description-nya dulu. Zong gambar tu bandar-bandar, mana tu ada kerusakan ke apa kaya. Ani, arah description-nya tu mesti ada label ataupun stiker yang ada voltage sama frekuensi specs-nya. Kalau nak je tanya salah tu, jangan sekati-sekati balik. Masalahnya ini murah. Sekarang habis dah dampit. Murah Kalau ada kerusakan ke ya kebakaran kah, mahal jadinya tu. Nauzubillah. Tapi bah, Ani bah cuba lihat ni. Dia dapat kan ini cucuk-cucuk saja bah. Jangan kita kan pada pandai. Lihat dulu bah, bisa-bisa. Kalau kita tidak pasti plug mana satu yang ngam, kita Google saja. Channel usul type G, channel usul type M. Sama satu lagi. Kalau mau tahu Ani sah selamat dipakai ke Indah, pastikan ada tanda keselamatan. Baru ya. Bah, apa tu? Dah ada. Shopping tu nak. Ani bisa. Sebarang kerosakan pada peralatan dan produk elektrik boleh membahayakan pengguna apabila ianya digunakan. Pastikan peralatan dan produk elektrik tersebut memenuhi piawaian tempatan. Orang ramai adalah digalakkan untuk menggunakan plug C dan plug M mengikuti kesesuaian soket tempatan. Tanda tersebut adalah bukti bahawa peralatan dan produk elektrik tersebut telah diuji dan disahkan mematuhi piawaian keselamatan. Baca dahulu manual arahan peralatan dan produk elektrik tersebut sebelum menggunakan bagi memastikan penggunaan yang selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bahaya bakaran ni. Susulan daripada kenyataan media bertarikh 28 Februari 2026, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam telah giat melaksanakan pemantauan berterusan bagi mengetahui keadaan air kemerah-merahan di perairan negara Brunei Darussalam dengan kerjasama agensi-agensi berkepentingan iaitu Angkatan Bersama, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Polis Marin Pasukan Polis Diraja Brunei. Hasil daripada pemantauan berterusan dari udara dan melalui analisis makmal ke atas sampel dari perairan negara. Dengan ini, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memaklumkan bahawa kawasan perairan luar pantai dan kawasan pantai di negara ini telah disahkan bebas dari kejadian air kemerah-merahan.
Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Sukacita memaklumkan bahawa spesies yang sebelum ini terjejas akibat kejadian air kemerah-merahan iaitu ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bobok dan kerang-kerangan kini adalah selamat untuk dimakan. Dengan ini, larangan sementara ke atas aktiviti penangkapan, penjualan dan memakan kesemua spesies tersebut adalah ditarik balik. Jabatan Perikanan akan terus melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap keadaan perairan negara bagi memastikan keselamatan makanan laut serta kelestarian ekosistem marin sentiasa terpelihara. Meningkatkan kesedaran tentang bahaya penyakit hati serta menggalakkan pembudayaan interaksi dengan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Antara intipati ceramah khas anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama An-Nafi Co. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Ceramah khas bertajuk Kalam Ilahi Syifa untuk Penyakit Hati disampaikan oleh penceramah undangan Profesor Dr. Abdul Samad, Profesor Adjung Fakulti Usuluddin Yunisa. Ceramah juga menjelaskan konsep Al-Quran sebagai syifa menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertahlil dan penyerahan sumbangan wakaf Kementerian Kesihatan sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung kemarin di Masjid Kampung Sungai Buloh. Hadir Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Majlis diisikan dengan bacaan tahlil dan diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf. Makan ceria sendirian berhad McDonald's Brunei menganjurkan majlis berbuka puasa bagi meraihkan anak-anak daripada Persatuan Sindrom Down Brunei (ABL) dan Yayasan Kanak-Kanak Kanser Yaska. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di McDonald's Jerudong Park Drive-Thru Jerudong. Juga diadakan penyampaian hasil karya seni berbingkai yang dihasilkan oleh kanak-kanak berkenaan semasa sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia yang lalu. Karya tersebut akan dipamerkan di restoran berkenaan sebagai tanda penghargaan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan kepada yang diraihkan. Sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Taska Rendah dan Menengah menganjurkan projek Kongsi Rezeki Sedekah Ramadan 2026. Program merupakan inisiatif kebajikan tahunan pihak sekolah. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung kemarin di beberapa buah rumah penerima yang terpilih di daerah Brunei dan Muara. Sumbangan berupa barangan keperluan asas adalah hasil sumbangan komuniti sekolah terdiri daripada ibu bapa, penuntut, guru-guru serta kaki tangan. Proses penyerahan dilakukan secara terus ke rumah keluarga pesakit oleh wakil-wakil guru dan pelajar. Berbeza dengan pendekatan tahun-tahun sebelumnya, program tahun ini memberi tumpuan khusus kepada 14 orang pesakit yang memerlukan bantuan di bawah Unit Kerja Sosial Perubatan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha. Objektif projek Kongsi Rezeki antara lain adalah untuk menghidupkan amalan bersedekah, menggalakkan budaya berkongsi rezeki dalam kalangan warga sekolah sepanjang Ramadan. Projek ini juga diharap dapat memupuk kesedaran sosial dan mendidik pelajar agar menghargai nikmat yang dimiliki dan membentuk sahsiah diri yang prihatin. Rombongan daripada Syarikat Minyak Petroleum Brunei Shell BSP, Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG, Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Shell BSM,
Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC, Syarikat Methanol Brunei Sendirian Berhad BMC dan Syarikat Brunei Fertilizer Industri Sendirian Berhad BFI kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam PA menganjurkan PA Projek Amal Ramadan bagi menyantuni masyarakat di Kampung Menunggul. Penyampaian sumbangan kepada 30 individu kurang berkemampuan diadakan di Masjid Kampung Menunggul. Sumbangan berupa barang keperluan asasi adalah hasil sumbangan warga kerja PA serta kutipan daripada jualan amal yang diadakan awal Februari lalu. Inisiatif berkenaan menekankan usaha berterusan dalam menyokong kesejahteraan masyarakat dan memperkukuh hubungan kemasyarakatan yang diharap dapat meringankan beban penerima. Golongan yang kurang berkemampuan di negara ini terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak di bulan Ramadan ini. Kemarin Pasaraya Orbit Sendirian Berhad menyerahkan sumbangan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Penyampaian sumbangan berlangsung di pasaraya berkenaan di Jalan Muara. 85 orang yang kurang berkemampuan menerima sumbangan derma berupa wang tunai serta barang asasi. Para penerima adalah terdiri daripada keluarga terpilih dari Kampung Salam Bigar, Kampung Sungai Hancing dan Kampung Lambak Kanan sebagai bentuk tanggungjawab sosial pasaraya berkenaan. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan 2 operasi kakas di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara. Semasa operasi yang dijalankan ke atas sebuah rumah sewa di Mukim Gadong B, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Individu tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Manakala dalam operasi ke atas sebuah rumah sewa di Mukim Brakas A, 3 orang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Mereka melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh.